Okay, bagi rumusan BM, SPM, KSSM, arahan akan menyatakan kamu rujuk dua perkara. Satu petikan, satu lagi bahan grafik. Biasanya isi lebih banyak dalam petikan sebab petikan ini ditulis dekat 300 patah perkataan. Okay? So memang banyak idea dalam bahagian petikan. Lepas tu bahan grafik pun kena rujuk juga dan kena buat satu rumusan yang ada pengenalan, fokus-fokus dan penutup. Tidak melebihi 120 patah perkataan. Saya dah tekankan banyak kali 120 patah perkataan. Ini serius lah. Memang lembaga peperiksaan tak bagi peluang kamu tulis lebih. Okey, arahan diberi kepada pemeriksa. Baca dan bilang jumlah patah perkataan itu. Okey? Dan tandakan 120. Kalau ditandakan 120, that's it. After that, they won't even read. Tekan kamu punya jawapan, kesimpulannya is the 120th word. Maknanya after that, panjang sangat. Tak ada examiner akan bagi peluang kepada kamu. Okey? Maknanya kesimpulan kamu kosong lah. Okey? So, petikan bahan grafik mungkin ada 1, 2 atau 3 fokus. Pada tahun 2021, SPM yang diadakan pada 2022 tu, dia keluar 2 fokus sahaja. Okey, fokus ni boleh jadi SKLK sebab kesan, langkah, kepentingan dan banyak lagi kata kunci berpandukan petikan. Dan SKLK mesti ada. Mesti tak ada petikan dalam dunia ini boleh ditulis tanpa menyentuh sebab, kesan, langkah dan kepentingan. Sukar untuk ditulislah. Okey, ini mesti kena ada. Okey, ini petikan rumusan yang diberi. Katakan kamu diberi satu petikan tentang COVID-19. Panjang petikan ni. Dia biasanya 3 hingga 4 perenggan kamu diberi. Sekarang mari kita lihat apakah isi-isi yang ada. Okey, saya kata perenggan 1 ni ada langkah. Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac. Melaksanakan tu langkah lah. 100% berkaitan dengan langkah. Jadi kita dah dapat fokus 1 ialah langkah. Lepas tu semua orang takut untuk keluar rumah jika keluar sekalipun tidak lama dan tidak berani kerana COVID. Ini kesan. Kerana COVID kita takut keluar rumah. Ini kesan. Implikasi akibat COVID-19. Dan satu lagi adalah produk pembasmi kuman sangat laku sehingga kan harga yang ditawarkan melambung di permintaan tinggi. Ini juga. Ya. Kalau yang sampai sahaja rumah sampai berkali-kali tu boleh juga ke sebagai langkah? Dibasuh berkali-kali. Ini huraian bagi takut tadi. Oh, okey. Kesannya takut, huraiannya dia basuh berkali-kali. Huraian jangan ambil isi saja. Okey. Dan isi tak semestinya pada awal perenggan. Dia boleh jadi hujung perenggan, dia boleh jadi tengah, mana-mana saja. Baca dengan teliti. Okey. Satu masa dulu harga hand sanitizer, cecair pembasmi kuman begitu tinggi sehingga banyak orang masuk bisnes. Banyak orang import. Termasuk bekas pelajar saya ada import pelitup mulut dan hidung dan juga hand sanitizer sebab harga dia tinggi. Untung. Tapi kebanyakan mereka tu sekarang dah tinggalkan perniagaan itu kerana sekarang harga dah turun. Itulah masalahnya. Kalau demand tinggi, harga akan naik. Okey, fokus 1 langkah, fokus 2 kesan. Kita tengok pula perenggan seterusnya. Kadar kematian akibat COVID juga meningkat di seluruh dunia. Kesan lah. Orang mati akibat COVID, maknanya kesan. Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan bahawa COVID-19 sebagai pandemik, sebagai wabak, penyakit berjangkit yang amat serius. Mengisytiharkan itu langkah lah. WHO declared COVID a pandemic. WHO saja boleh declare, tapi WHO memang ada buat sedikit kesilapan. Mereka lambat sikit dalam mengisytiharkan, tapi akhirnya mereka isytiharkan juga bahawa COVID ini ialah satu pandemik. Langkah. Seterusnya, selepas tahun, vaksin COVID-19 mula diberikan kepada orang awam sejak beberapa bulan kebelakang. Ini langkah juga. Memberikan. Vaksin diberikan. Itu langkah lah. Jadi kita sudah dapat fokus 1 langkah dan fokus 2 kesan dalam petikan ini.
Dalam bahan grafik pun mesti akan ada sama ada kesan ataupun sama ada langkah atau kedua-duanya sekali. Jadi kamu tengok dua-dua bahan, ambil isi. Tapi isi paling banyak ada dalam petikan, bukan dalam bahan grafik. Jadi petikan tu kena baca dengan teliti dan ambil maksimum idea, isi sahaja. Tak boleh tulis huraian, tak boleh ambil contoh, tak boleh ambil peribahasa. Isi saja kamu ambil dan tuliskan dalam jawapan anda. Okay? So, that's tentang rumusan. Okay, ada soalan tentang rumusan? Siapa ada soalan tentang rumusan? Jawapan kena ada pengenalan, kena ada fokus 1, fokus 2 dan penutup. Fokus ni biasanya ada 2. Kalau ada 3, tulis 3. So, kamu kena kaji sedalam-dalamnya petikan yang diberi. Every inch of the petikan you have to study and see whether there is isi or not. Rumusan ni lubuk markah, paling senang, soalan ada di situ, jawapan pun ada di situ juga. Jadi bahagian ni kena buat dengan baik, jadi kamu perlukan masa. Sebab ini soalan terakhir, soalan nombor 9 dalam kertas. 2, soalan nombor 9, jadi kamu kena buat kerja yang lain dengan cepat-cepat supaya minimum ada dekat 20 hingga 25 minit untuk buat rumusan anda. Kalau tidak, tak cukup masa. Okey, ada soalan rumusan hari ini? Tak ada. Ada? Okey, all clear? You know how to do. Apa yang mencabar kamu dalam rumusan ni? Apa yang mengelirukan kamu? Tak tahu yang mana isi. Adakah itu masalah kamu? Saya dah kata macam perkataan melaksanakan 100% langkah. 100% langkah. Okey, melaksanakan. Satu lagi perkataan mengisytiharkan, mesti langkah. Jadi macam itulah kamu perlu tentukan apakah kehendak ataupun fokus yang sebenarnya.